Berkatalah benar walaupun busuk. Berita ini merupakan tambahan kepada isu tandas sekolah cantik yang telah dan sedang diperbaiki di seluruh negara sehingga menjadi buah mulut jahat para penyokong Perikatan Nasional yang tidak pernah berpuas hati dengan kemajuan dan perubahan yang dibawa Kerajaan Perpaduan Madani. Hari ini Jom Channel membawa sedikit kelainan dengan berkongsi secara santai satu hantaran di Facebook yang dibuat oleh salah seorang rakyat Malaysia yang sangat jujur dalam memberikan penilaian beliau. Malah ianya turut disokong dan diperakui oleh ramai orang. Perkongsian salah seorang pengguna Facebook telah menarik perhatian penulis skrip rentasan berita malam ini untuk berkongsi pengalaman yang sama. Cuma perbezaannya, beliau mengalami mimpi ngeri itu dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini. Namun penulis skrip mengalaminya sejak 32 tahun dahulu ketika berulang-alik menuntut ilmu sebagai seorang pelajar di sebuah kolej agama di Kuala Terengganu. Kami akan berkongsi hantaran yang dibuat tanpa meminda walau satu perkataan sekalipun, dan jika diamati tiada satu pun perkataan kasar atau tidak beretika yang dilontarkan beliau. Ia dilihat wajar. Kau tak payah peliklah tengok walaun menggelupur bila orang mula kongsi gambar-gambar tanda sekolah dah cantik lepas dibaik pulih hasil peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Hati punyalah busuk sampai panggil PM tandas. Apa nak dihairankan? Pengalaman aku yang dah berapa kali bermusafir ke Masjid Rusila yang boleh dianggap tanah suci keempat bagi para walaun ni, tandas dia punyalah busuk dan kotor. Tak tergambar dengan kata-kata. Ironinya, masjid yang sama hari-hari cerita pasal Islam. Tiap-tiap tahun buat ijtimak tarbawi. Canang puak tu tak betul, puak ni tak betul, puak tu khadam, sekular bla bla bla. Entah tarbiyah apa dan Islam jenis macam mana mereka faham sampai masjid yang dianggap mulia sebab ada tuan guru tapi gagal teruk bab kebersihan. Walaun yang baca ni mesti jam. Nak nafi macam mana kalau dah memang realiti? Berkata benarlah walaupun busuk. Masing-masing dah merasa pengalaman ngeri masuk tandas puaka itu. Lagi 30 meter dari pintu tandas pun dah meruak baunya. Jadi janganlah pelik kenapa otak walaun penuh tahi. Tandas bersih ini tak ada dalam kamus hidup depa. Kah. Demikian antara luahan hati salah seorang musafir yang singgah di Masjid Rusila, iaitu di tempat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyebarkan ilmu dan memberi amanat kepada para walaun sejak berpuluh tahun dahulu. Pengalaman bau hancing, bau najis yang busuk dan menjijikkan itu pastinya telah dilalui oleh orang ramai atau para walaun ketika singgah atau menuntut ilmu di tanah suci keempat itu. Termasuklah pengalaman penulis skrip berita ini, di mana mereka letakkan kedudukan kebersihan yang dikatakan sebahagian daripada iman yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ada antara bekas walaun yang komen dengan mengaku pernah singgah di Masjid Rusila zaman walaun dahulu. Beliau pernah tidur di sana ketika ijtimak tarbawi. Bila sampai masa nak ke tandas atau mandi, tidak dapat dibayangkan. Malah ada yang membandingkan tandas di Thailand yang jauh lebih bersih beribu kali jika dibandingkan dengan tandas di Masjid Rusila. Lagi Muslim friendly katanya. Jadi tidakkah PAS dan orang Islam merasa malu? Setelah beberapa jam hantaran itu tersiar, belum ada lagi walaun yang mampu menafikan keadaan itu. Ternyata benda aib puak walaun ini semua tersimpan kemas dalam poket mereka. Semoga apa yang dikongsikan pengguna Facebook secara santai ini dapat membuka mata kita semua tentang apa yang dikatakan sebagai kebersihan dalam Islam dan usaha kerajaan untuk memastikan pelajar menuntut ilmu dalam keadaan selesa dan bersih. Bukan hanya sekadar memegang tasbih, berserban dan berjubah labuh dianggap sebagai Islam sejati, sedangkan asas kebersihan sebelum beribadah kita membuangnya jauh. Malulah dengan orang bukan Islam atau negara bukan Islam atau tempat ibadah bukan Islam yang jauh lebih bersih daripada kita yang kononnya siang malam melalak menjaga Islam tetapi tandasnya jijik dan memualkan. Suka diingatkan kepada wakil rakyat pembangkang dan para walaun supaya jangan menghentam semua yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Apa yang baik yang memberikan manfaat kepada rakyat yang sudah atau sedang dilaksanakan perlulah disokong, walaupun kami tahu pujiannya jauh sekali. Rasanya berdiam diri mungkin jauh lebih baik. Jika kekurangan mereka pula boleh diberikan pandangan dengan bijaksana dan rasional, bukan dengan cara memerli, memaki hamun atau mengadu domba. Kerana bimbang, tutup di atas, di bawah terselak, tutup di bawah, dada pula yang terbuka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.